Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada tengah hari ni ataupun pada pagi ni kita menyambung sirah nabawiyah. Tajuk besarnya Al-Isra' wal Mi'raj. Tapi ada sedikit di hujung bab 2 minggu lepas yang kita belum selesaikan, kita habiskan dulu pada muka surat yang ke-93 di bawah tajuk perlindungan daripada Al-Muta'im bin Adi. Kita kena ingat Nabi pulang daripada Taif. Isra' Mi'raj dia berlaku selepas peristiwa Taif. Jadi dalam peristiwa Taif kita tahu dakwah Nabi ditolak oleh orang Taif. Jadi Nabi nak balik ke Mekah, Nabi tak boleh balik begitu saja. Kaedah dia Nabi mesti diiringi nak masuk Mekah. Walaupun Nabi orang Mekah, tapi orang Mekah sudah anggap Nabi meninggalkan Mekah. Kerana apa? Kerana mereka tahu Nabi pergi ke Taif untuk cari sokongan. Untuk cari kita panggil bantuan dakwah Nabi yang sudah ditolak di Mekah. Jadi oleh kerana Nabi pergi ke Taif itu untuk dapatkan bantuan, termasuklah bantuan ketenteraan, maka bagi mereka Nabi sudah dianggap sebagai berusaha untuk memerangi orang Mekah. Jadi Nabi dianggap sebagai musuh. Jadi bila Nabi nak masuk, Nabi tak boleh masuk begitu saja. Nabi mesti di escort oleh sekumpulan tentera ataupun orang Quraisy juga yang yang sanggup untuk menjadi pelindung ataupun sponsor kemasukan Nabi itu ke Mekah. Sebab Nabi nak masuk tu Nabi kena tawaf, mesti ada orang mengiringi Nabi. Dan oleh kerana itu Nabi telah menghantar utusan. Ketika balik, tuan-tuan kena ingat Nabi terus ke Gua Hira. Nabi berada di Gua Hira. Di Gua Hira Nabi tanya, Nabi minta supaya ada yang pergi berjumpa dengan Muta'im bin Adi, bukan Muta'am, Muta'im sebutan dia. Jadi Muta'im bin Adi, kalau kita tengok muka surat 93 tu, pada paragraf baris yang ke-1 2 3 4 5. Muta'im bin Adi bin Naufal bin Abdul Manaf. Kita nak kena kenal dulu siapa Muta'im bin Adi ni. Memang betul lah dia anak Adi, tapi Adi itu anak siapa? Anak Naufal. Naufal ni siapa dia? Naufal ni adalah adik-beradik dengan Hashim. Nabi kan Bani Hashim. Tuan-tuan kena ingat kan? Dia Abdul Manaf, moyang Nabi, Nabi punya second great grandparent, ataupun moyang Nabi yang kedua, second moyang Nabi, Abdul Manaf, Abdul Manaf ada 4 orang anak. Ada Hashim yang paling tua, ada Al-Muttalib, Hashim, Al-Muttalib, kemudian ada siapa lagi? Ada Abdul Syams. Abdul Syams tu nanti keturunan Muawiyah, keturunan Umayyah, Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan, semua tu daripada Abdul Syams. Dan nombor 4 Naufal. Jadi beradik dengan Hashim. Jadi oleh kerana dia beradik-beradik dengan Hashim, dia adalah daripada keturunan Bani Abdul Manaf juga. Dia pun Sambadi juga. Jadi dia ada kehormatan dia. Dan dianggap sebagai mulia juga kerana daripada keluarga Abdul Manaf. Walaupun dia bukan Bani Hashim, dia Bani Naufal. Jadi keturunan Bani Naufal yang ada pada masa itu, yang dianggap sebagai orang penting dalam Bani Naufal, ataupun Bani Adi, ialah Muta'im, Muta'im bin Adi. Beliau ni memang terkenal sebagai orang baik. Namanya pun Muta'im, orang yang suka bagi makan. Al-Muta'im. Ada yang kata bukan nama betul dia, ini gelaran dia, tak apalah. Tapi yang pasti Muta'im, daripada perkataan at'ama yut'imu, it'am, orang yang memberi makan dipanggil Muta'im. Muta'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf. Abdi Manaf Nabi punya moyang. Maknanya mereka berkongsi moyang dengan Nabi. Nabi pun moyangnya Hashim bin Abdul Manaf, manakala moyang Muta'im ataupun datuk dia Naufal bin Abdul Manaf. Jadi dia nak masuk Mekah, Nabi nak masuk, Nabi akan dilindungi oleh keluarga Muta'im ni. Dia setuju, Maka dia dan kaumnya mengambil senjata
berjalan bersama-sama dengan baginda menuju ke tempat tawaf. Sebab kaedahnya kita tahu, ya, adab nak masuk Mekah, kita mesti tawaf dulu. Dia panggil tawaf kudum. Kalau kita nak keluar, tawaf wada'. Ya, dan kita masih buat sampai sekarang, tuan-tuan. Ya, walaupun ini asalnya adalah perbuatan masyarakat Arab, ya, yang kemungkinan besar berpunca daripada Nabi Allah Ibrahim lah. Ya, syariat Ibrahim kita kata. Tapi kerana syariat itu adalah syariat yang di-endorse oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikut. Ya, tidak ada perubahan pada hukum tersebutlah, ya. Jadi dia yang mengiringi Nabi. Kemudian ada orang musyrikin tanya, ya, sebab bila mereka nampak Mut'im bin Adi dan keluarganya bawa senjata escort Nabi untuk tawaf, ya, mereka tanya, ya, adakah kamu bagi perlindungan atau hanya mengiringi saja? Dia tanya. Sebab dia beza, mengiringi satu, ya, ada orang mengiringi tapi dia tak tolong, ya. Yang ini perlindungan atau mengiringi saja. Mut'im menjawab, aku memberi perlindungan kepada Muhammad. Mereka berkata, perlindungan yang kamu berikan itu tidak akan sia-sia. Maknanya mereka tak boleh buat apa. Mereka tak boleh nak cederakan Nabi. Walaupun Nabi sudah dianggap pergi mencari, apa kita panggil, ya, pergi mencari bantuan untuk memerangi orang Quraisy. Ini tuduhan orang Quraisy. Nabi bukan nak memerangi mereka. Nabi nak berdakwah kepada mereka. Ya. Cuma Nabi ke Taif kerana dakwah Nabi sudah ditolak, ya, sudah ditolak di Mekah. Jadi Nabi kena mencari tapak baru dakwah. Ya, sebelum hijrah ke negeri Syam, ke Madinah. Utusan Daus, ya. Daus ni adalah salah satu kabilah di Yaman. Ya. Pemimpin dia At-Tufail bin Amru Ad-Dausi. Ad-Dausi maknanya dia daripada kabilah Daus. Datang menemui Rasulullah ketika baginda berada di Mekah. Ya. Jadi At-Tufail ini dia datang daripada kabilah Daus, ya. Dan kita tahu, ya, ada hubungan dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah pun disebut Ad-Dausi. Abu Hurairah, ya, nama sebenarnya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Maknanya dia daripada family yang sama, kabilah yang sama. Ya, jadi At-Tufail dia sangat dihormati oleh kaum dia. Muka surat 94. Beliau juga seorang penyair. Ya, dan bila kita kata penyair, maknanya dia lidah. Ya, dia adalah lidah juru bicara kepada kaum dia. Juru cakap, orang hormat, ya, boleh bersyair, boleh berpidato, sebab syair itu, ya, membantu pidato macam kita lah, ya. Kita kata golongan pensyarah, ustaz-ustaz, profesor, ya, dalam bidang agama sebagai contoh, bila dia berpidato bercakap, ya, mengapa kuat, ya, ustaz-ustaz, ya, mengapa ustaz-ustaz ni bila bercakap orang dengar cakap dia, kerana dia hujahkan dengan Quran, bawa ayat Quran. Apa Allah kata? Qala Allah. Apa Nabi kata? Qala Rasul. Dan dipilih hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang hasan, ya. Dia tak bawa hadis-hadis dhaif. Kalau dia bawa dhaif, ya, untuk penceritaan ke apa, dia bagi tahu hadis ni dhaif. Dia kena bagi tahu, ya. Tak boleh sembunyikan, ya. Kemudian apa lagi, ya? Kemudian sedaplah cakap dia, campur pula dengan syair pula, ya, dengan peribahasa gurindam dan sebagainya. Oh, sedaplah bahasa dia. Jadi kalau orang dulu pemidato tu, kalau dia juga penyair, hebat. Bila Nabi membacakan Al-Quran kepadanya, sebab dia ni daripada Yaman. Yaman adalah berbangsa Arab. Ya, buktinya ialah Nabi dan Rasul pertama yang diutus oleh Allah ke atas muka bumi, ya, yang berbangsa Arab, Nabi Hud. Daripada mana datang Nabi Hud? Nabi Hud datang daripada Al-Ahqaf, daripada kawasan Bukit Pasir. Ya, surah dalam Quran, surah 46, suratul Ahqaf. Cerita tentang bagaimana Bukit Pasir ni sekali angin datang berubah tempat dia. Kalau kita dalam masyarakat kita sebut sekali air bah, sekali pantai berubah. Ya, memang betul. Ya, bila berlaku banjir, contoh macam tsunami kan. Ya, ada tempat yang tenggelam, ada tempat yang timbul. Ada pulau baru yang timbul, tapi ada juga pulau yang tenggelam. Ya, kerana berlaku apa kita panggil perubahan bentuk muka bumi. Ya, ekosistemnya pun sudah berubah. Ya, sudah ada perbezaan daripada yang asal. Jadi bila Nabi bacakan Quran kepada mereka, ya, kepada grup At-Tufail tadi, At-Tufail masuk Islam. Baginda bersabda, pulanglah kepada kaummu. Ya, jadi dia apa kita panggil, ya, dia pulang kepada kaum dia, dan Nabi kata, ya, ajak mereka kepada agama Islam, dakwah. Rasulullah juga telah mendoakan untuk kabilah Daus dengan doanya, ya Allah, berilah petunjuk kepada kabilah Daus. Ya, Allahumma hdi Dausan. Allahumma hdi Dausan. Maknanya, ya Allah, berilah hidayah kepada kaum ataupun puak Daus ni. Dan akhirnya mereka muncul sebagai golongan yang hebat. Salah seorangnya Abu Hurairah. Ya, yang nanti bila masuk Islam, ya, Nabi tukar namanya daripada Abdul Syam, hamba matahari, kepada Abdurrahman. Ya, jadi Abdurrahman tu Nabi yang bagi nama tu.
Jadi At-Tufail pergi mendapatkan kaumnya, seru mereka kepada Islam, ramai yang masuk Islam, termasuklah Abu Hurairah. Walaupun ada setengah cerita mengatakan bahawasanya Abu Hurairah dia masuk Islam lebih dulu melalui Abu Musa al-Asy'ari. Tapi kalau ikut pada kitab Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin, tulisan Syekh Muhammad Khudri Bek ni melalui dakwah At-Tufail yang masuk Islam tu. Jadi At-Tufail Ad-Dausi bin Amr Ad-Dausi, Abu Hurairah Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dausi juga. Itu kalau kita boleh selesaikan perbincangan 2 minggu lepas. Kita masuk Al-Isra wal Mi'raj. Tuan-tuan kalau ada soalan boleh tanya Okey. Jadi kalau kita boleh mulakan muka surat 995 Sebelum berlakunya hijrah ke Madinah, Nabi terlebih dahulu dimuliakan oleh Allah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Tidak ada pernah Nabi dan Rasul yang terdahulu dimuliakan dengan Al-Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad lah satu-satunya yang dimuliakan. Dan Isra Mi'raj seperti mana namanya terbahagi dua. Ada Al-Isra dan Al-Mi'raj. Apa makna Al-Isra? Secara umum perjalanan pada waktu malam. Dua-dua tu perjalanan waktu malam, night journey. Cuma Al-Isra perjalanan yang bersifat kita panggil dia horizontal, directionnya horizontal. Sebab Isra daripada Makkah ke minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, seperti mana dalam ayat yang kita akan baca di bawah Al-Isra. Subhanallazi, maha suci Allah yang asra telah memperjalankan. Maknanya bukan Nabi suka-suka hati pergi, tapi Nabi diperjalankan. Maknanya Nabi invited. Nabi dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dijemput Nabi itu melalui Jibril alaihissalam. Jibril datang dalam bentuk manusia. Jibril datang dalam bentuk manusia dan dibawa burak. Ada burak. Apa makna burak? Burak itu ialah binatang yang kita akan tengok nanti, lebih besar daripada keldai, lebih kecil daripada bagal. Sebab dia adalah hybrid daripada daripada keldai dan kuda jadi dihasilkan hybrid tadi dipanggil sebagai burak. Burak daripada perkataan barkun. Barkun makna kilat. Burak binatang yang bergerak ataupun berlari sepantas kilat. Kemudian Al-Isra perjalanan daripada bumi Mekah ke Baitul Maqdis. Maknanya horizontal direction dia. Maha suci Allah yang telah memperjalankan bi'abdi hambanya. Perkataan hambanya di sini merujuk kepada Nabi dalam keadaan roh dan jasad. Bukan roh saja. Kalau roh mimpi lah. Macam kita kan. Kita dalam tidur kita bermimpi, kita menuju ke satu tempat yang kita tak pernah pergi. Jadi bila kita pergi ke tempat tersebut, kemudian kita terjaga, dan kita tahu itu adalah mimpi. Maknanya dengan roh saja pergi, bukan dengan jasad. Jasad masih di tempat di mana kita tidur. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak, dia pergi dengan roh dan jasad. Ini satu kemuliaan. Kemudian Mi'raj, tadi Isra, bi'abdihi dengan hambanya, lailan pada waktu malam. Bukan perjalanan siang. Bukan day journey, bukan, tapi night journey. Minal Masjidil Haram, daripada Masjid Haram, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjid Aqsa. Isra. Allazi barakna haulahu, yang kami telah berkati sekelilingnya. Ini gaya bahasa Arab, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak disebut Masjid Aqsa yang kami berkati, tapi Masjid Aqsa yang kami berkati sekelilingnya. Nampak tak tuan-tuan? Ini gaya bahasa Arab. Maknanya yang kami berkati sekelilingnya. Kalau sekelilingnya kami berkati, apa jadi pada Masjid Aqsa? Min babi aula. Sudah tentu keberkatannya berganda-ganda. Itu kaedah dia. Kita tak kata dia. Macam contoh kita kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikutnya hebat-hebat. Seperti Umar, seperti Abu Bakar, yang tegas dalam beragama. Tapi ketika beribadah, merekalah orang yang paling boleh menangis. Boleh pengsan bila dengar ayat Quran, cerita neraka. Merekalah orang yang paling paling dekat dengan Allah, paling berlembut, paling baik hubungan dengan keluarga, dengan masyarakat. Tapi mereka juga orang yang macam singa ketika berada di padang tempur, dalam medan perang. Jadi maknanya nak bagi tahu mereka ni dua-dua. Dalam bahasa dalam bahasa Arab kita panggil ruhbanun bil lail, wa fursanun bin nahar.
Ruhban bil lail maknanya orang yang menjadi rahib, ahli ibadah pada waktu malam. Ya, tetapi fursanun bin nahar. Ya, seorang penunggang kuda yang hebat, ya, berperang pada jalan Allah pada siang hari. Itu gambaran dia, tuan-tuan, ya. Dan bila kita puji, kita sebut kelebihan yang ada pada para sahabat Nabi, kita tak sebut Nabi, sebut para sahabat dulu. Boleh bayang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah bila disebut di sekitar Baitul Maqdis tu, ya. Sekitar Baitul Maqdis mana kita ada Jerusalem tu Baitul Maqdis lah, ya. Kita ada apa? Kita ada Bethlehem, ya, kita ada Hebron, ya, kita ada Ramallah, ya, kita ada apa kita panggil, ya, Jericho dan sebagainya. Kau ni kawasan-kawasan yang mulia semua, ya. Nabi-nabi dan rasul, kawasan apa kita panggil, ya, kawasan anggur, ya, kawasan yang subur, kawasan apa ni, pokok apa kurma dan sebagainya. Jadi sekitarnya pun sudah mulia. Ini kan pula Baitul Maqdis tu sendiri. Itu gaya bahasa Arab, tuan-tuan. Ya. Kemudian linuriyahu min ayatina, ya. Tujuan ialah supaya kami perlihatkan kepada Muhammad itu min ayatina. Min maknanya sebahagian daripada. Ya, kita panggil dalam bahasa Arab min at-tabaidiyah. Tabaidiyah maknanya sebahagian. Ya, bukan Allah tunjuk semua, Allah tunjuk sebahagian saja. Innahu, sesungguhnya Allah ini huwas sami', Maha mendengar, dan Maha basir, Maha melihat. Apa pula kaitan, ya, Allah jalankan Nabi, jemput Nabi, perjalankan Isra' Mi'raj ni dengan Maha mendengar dan Maha melihat? Ya, kerana tuan-tuan kena tahu dia punya rentetan cerita dia. Ya, sepatutnya cerita ni kita kata Allah maha berkuasa, maha gagah, ya, maha segala-galanya. Patutnya. Sebab sifat Allah tu, ya, apa ni, apa kita panggil, ya, 99 the attributes of Allah Subhanahu Wa Taala, 99 al-asmaul husna. Kan ada banyak lagi, al-jabbar, al-kabir, al-mutakabbir, ya, al-qahar. Pasal apa letak maha melihat, maha mendengar dan maha melihat? Kerana ada rentetan peristiwa, ada sequence dia, tuan-tuan. Ya, jadi sebelum ni, ya, sebelum peristiwa ni ada prequel dia. Ada prequel. Ya, kalau filem kita tengok ada prequel. Prequel maknanya sebelum daripada cerita tu ada prequel dia. Ada intro dia, ada mukadimah dia. Mukadimah dia apa? Dakwah Nabi ditolak di Taif. Kita baru cerita tentang Taif tadi. Dakwah Nabi ditolak, ya. Nabi telah dibaling batu, Nabi telah dihina, Nabi telah dimalukan, ya. Dan Allah Maha mendengar, ya. Apa yang Nabi buat selepas tu? Nabi bermunajat, ya. Nabi mengangkat tangan tinggi minta kepada Allah untuk membantunya. Minta supaya Nabi dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab Nabi bermunajat. Ya, apa kita panggil, ya, aku serahkan, ya, diriku kepadamu, ya. Tidak ada tempat untuk aku mengadu, ya, selain padamu, ya Allah. Jadi maknanya Nabi all out minta pada Allah, ya. Dan Allah dengar. Allah As-Sami', Maha mendengar permintaan Nabi, Maha mendengar munajat Nabi. Al-Basir, Maha melihat bagaimana Nabi dibaling batu sampai berdarah-darah. Bagaimana Zaid bin Harisah menggunakan badannya sebagai human shield, ya, sebagai kita panggil perisai manusia, menahan diri daripada dibaling batu, ya, oleh anak-anak, ya, golongan sufaha, golongan bodoh, ya, anak-anak kecil, kanak-kanak yang disuruh oleh ketua mereka, ya, untuk mencederakan Nabi, untuk halau Nabi daripada Taif, ya. Dan Nabi kita panggil, ya, bermunajat selepas itu. Sebab itu ayat ni, ayat 1 surah Al-Isra, surah 17 ditutup dengan sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Ya, itu cerita dia. Jadi ada prequel dia sebelum peristiwa ni. Jadi kalau kita tengok, ya, dalam ayat ni hanya cerita Isra' saja disebut. Mi'raj tak sebut. Sebab apa Mi'raj tak sebut, tuan-tuan? Kalau kita tengok, ya, tak ada sebut pun Mi'raj. Kerana apa? Malah dalam Quran tidak ada surah Mi'raj. Surah Isra' ada. Ya, surah Al-Isra' ada, ya, surah Isra'. Tapi surah Mi'raj tak ada. Kerana apa, tuan-tuan? Ya, para ulama sebut, ya, kerana cerita Isra' pun dah ada yang murtad. Nabi cerita pergi ke Masjid Aqsa satu malam. Nabi keluar selepas, maknanya Nabi keluar waktu Isya', ya. Nabi balik pada waktu sebelum subuh. Ya, satu malam saja. Bukan the whole day, ya. Maknanya part of the day. Hanya malam saja. Sebab malam, ya, kita tahu bermula Isya' tu malam dah. Dan berakhir sebelum daripada terbit fajar. Nabi dah sampai. Orang tak percaya. Kerana orang dulu bergerak bermusafir dengan unta. Unta daripada Mekah ke Baitul Maqdis ambil masa sebulan perjalanan, 30 hari.
ya, tertidir punya journey tuan-tuan, ya, dalam kita panggil masafah, jarak yang cukup jauh, ya, sebulan perjalanan, tiba-tiba Nabi pergi malam yang sama, balik pada malam yang sama, ya, pergi isyak, balik sebelum subuh. Mana ada orang percaya, ya. Cerita Isra' pun orang tak percaya. Kalau cerita Mi'raj, tak payah tanyalah tuan-tuan, ya. Sebab itu Quran, kata para ulama, hanya menyebut Isra', ya. Cerita Mi'raj, surah Mi'raj tak ada, surah Ma'arij ada tuan-tuan, ya. Tapi itu bukan merujuk pada peristiwa Mi'raj, bukan, ya. Cerita Nabi melihat Sidratul Muntaha, ya, Nabi melihat Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, apa semua itu ada dalam Quran, ya. Dalam surah An-Najm memang ada cerita dia, ya. Tetapi macam tadilah, ya, secara detail penceritaan satu surah tak ada, ya, tidak seperti mana Isra', ayat pertama dalam surah Al-Isra'. Jadi itu dia punya rahsia dia tuan-tuan, ya. Kemudian jumhur ahli sunnah mengatakan peristiwa ini berlaku dengan jasad, kita dah sebut tadi, roh dan jasad. Aisyah mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Tuhannya, ya. Maknanya Nabi dikata tidak melihat, ya, ma ra'a rabbahu, ya, apa kita panggil, ya, Nabi tidak melihat Tuhannya pada malam tersebut. Dan Aisyah berkata, sesiapa yang mengatakan bahawa Muhammad melihat Tuhannya, maka dia telah melakukan pembohongan yang besar. Ya, ini kena diselaraskan, ya. Kita kena kita panggil reconcile hadis ni, hadis Aisyah dengan hadis-hadis yang lain. Sebab Nabi kata Nabi melihat Allah, ya. Bila orang tanya macam mana Nabi melihat Allah, gambarannya seolah-olah macam kita melihat matahari, macam mana? Mana tak dapat, ya, tak dapat solid tengok. Ya, sebab bila kita pandang ke matahari, cahaya matahari yang terlalu kuat, itu cahaya matahari. Matahari ini adalah makhluk ciptaan Allah. Ya, kalau Allah tu nur, Allahu nurun. Cuba kita bayangkan macam mana nak tengok. Ya, jadi kita kena selaraskan dua hadis yang nampak macam conflicting ni, ya, dengan cara kita damaikan dia, kita reconcile dia. Ya, maksud Aisyah tu bukan nampak seperti mana kita nampak biasa dak. Ya, sudah tentu, ya, ada kita panggil, ada perbezaan dia. Ya, kerana Allah tu nur. Matahari, ya, yang makhluk Allah pun susah kita nak tengok sebiji, mana boleh dengan mata kita. Ini kan pula, ya, Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan nurun. Ya, nur ala nur, ya. Itu cerita dia tuan-tuan. Okey, ya. Selesai di situ. Mengenai peristiwa Mi'raj, ya, kisah kitab sunnah yang sahih dan hadis yang paling sahih diceritakan oleh Al-Bukhari Muslim. Dia banyak. Bukhari bukan Bukhari, Al-Bukhari. Kalau kita sebut Bukhari seolah-olah nama dia. Al-Bukhari bukan nama dia. Macam tadi Al-Mut'im, kemungkinan bukan namanya, gelaran dia, ya. Jadi Al-Bukhari. Dan Muslim nama dia, Muslim bin Hajjaj. Ya, Muslim bin Hajjaj, ya, yang kita panggil, ya, yang merupakan salah seorang daripada 6 ulama besar hadis yang menghasilkan kita panggil, ya, kitab-kitab besar hadis, ya. Dia panggil Ashabus Sunan, ya. 6 kitab-kitab besar, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmizi dan Sunan Abi Daud, ada 6 semua. Ya, adalah tambahan, ya. Orang kata Muwatta Imam Malik, ya, Sunan Ad-Darqutni, ya, kemudian Sunan Ad-Darimi dan beberapa kitab lain, Musnad Imam Ahmad dan sebagainya. Okey, ya. Kita panggil, ya, dia punya riwayat dari Al-Bukhari dan Muslim ada banyak, ya. Dalam Anas bin Malik ada sebut cerita daripada Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, ada banyak, ya. Jadi Al-Qadi Iyad, ya, Iyad bin Musa Al-Andalusi dan Al-Maliki, ya. Ni orang putih ni tuan-tuan, ya. Ni Mak Saleh ni. Sebab Imam Iyad, ya, Iyad bin Musa ni memanglah, ya, dia ulama besar tuan-tuan, ya, menguasai bahasa Arab dengan baik, tapi kita kena ingat, ya, dia berasal daripada Andalus, daripada Andalusia. Dia ni Spanish tuan-tuan, ya. Jadi dia salah seorang ulama besar yang dilahirkan di bumi Andalus, di bumi Spain, ya. Dia namanya Iyad bin Musa, ya. Dia bermazhab Maliki sebab memang dia punya kita panggil, ya, dia punya mazhab utama, dominan mazhab pada masa itu, ya, dominant school of thought yang ada di Spain, di Andalusia pada masa itu adalah mazhab Malik, ya. Mazhab Malik yang berkembang di sana, ya. Dia ada mazhab Zahiri dan mazhab Malik. Ini dua mazhab besar yang berkembang di sana. Kita tengok, ya, macam orang Morocco sekarang, ya, sebab Morocco dengan Spain tu dia berjiran walaupun dipisahkan oleh Mediterranean, ya, oleh kita panggil Laut Mediterranean, tapi dia sebelah-sebelah aja, ya. Maknanya daripada sebelah Tonjah, ya. Tonjah ni daripada sebelah sinilah, ya. Kita panggil, ya, kita nak pergi ke sebelah sana,
Ya, Tangier kita panggil Tangier. Tangier nak pergi ke sebelah Spain sana. Ya, jadi kita nak pergi ke Tarifa nama dia. Ya, Tarifa di sebelah Spain dan Tonjah ataupun Tangier di sebelah Morocco. Itu ambil masa hanya lebih kurang 45 minit dengan ferry ya ataupun dengan kapal lah ya. 45 minit saja. Dekat sangat tuan-tuan. Jadi orang Morocco kita tengok ya kebanyakannya ya. Tunis ya, orang Tunisia juga. Dan juga sebahagian besar daripada yang duduk di bumi Andalusia tu ya, mereka bermazhab Malik. Ya, mazhab Malik kebanyakannya. Northern part of Africa ni kebanyakannya mazhab Maliki. Ya, kalau sebelah Mesir kita kata, sebelah India Pakistan ya, sebelah di bawah ni kebanyakannya mazhab Hanafi. Ya, tapi kalau Sudan Maliki juga. Ya, Sudan Maliki. Kalau di semenanjung tanah Arab ya, Gulf State kebanyakannya mazhab Hambali lah. Ya, kita di Nusantara kebanyakannya Syafi'i. Macam itulah tuan-tuan, Allah buat ya perkembangan mazhab ini berbeza-beza lah ya, di tempat-tempat yang berbeza sesuai dengan apa kita panggil ya, dengan sosio budaya masyarakat. Ya, di tempat kita yang banyak air ya, sudah tentu apa kita panggil ya, dia tidaklah seperti mana air limited ya di tanah Arab ya. Di kalangan Maliki, di kalangan Hambali itu beza tuan-tuan. Sebab tu mereka dengan sebotol air 600 ml pun ya, mereka boleh ambil wuduk dengan sempurna. Kita mungkin tak boleh tuan-tuan, sebab dah biasa air banyak ya. Tapi kita kena belajarlah ya, macam mana nak kita panggil economical ya, ketika ambil wuduk kena belajar ya, ambil wuduk yang betul, sempurna ya. Bukan mana ambil wuduk cincai tak ya, tapi sempurna. Jadi siapa kita panggil ya, Al-Qadi. Sebab apa dia panggil Al-Qadi? Sebab dia salah seorang daripada judge ya. Dia adalah salah seorang hakim mahkamah ya. Kita panggil Al-Qadi, bukan hakim. Hakim dalam bahasa Arab maknanya pemerintah, ruler ya. Sama ada dia raja ataupun Perdana Menteri ataupun presiden ya. Tetapi kalau kita kata Al-Qadi di mahkamah, itu adalah judge ya. Jadi Al-Qadi Iyad bin Musa Al-Maliki mazhab dia, Al-Andalusi tempat dia lahir ya, tempat dia membesar. Jadi beliau ya menakalkan dalam kitabnya. Jadi Al-Qadi Iyad bin Musa ni ya, beliau adalah salah seorang ulama besar ya di Andalus ya, dan macam Imam Al-Qurtubi juga daripada Cordoba ya, daripada Andalus juga. Ya, Imam Abu Hayyan Al-Gharnati daripada Gharnatah, daripada Granada. Ini ulama-ulama ya, kebanyakannya semua daripada bumi Andalus. Dan mereka ini asal-asalnya bukan orang Arab, tapi menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa akademik, sebagai bahasa penulisan ilmiah mereka ya. Kemungkinan bahasa mereka bukan bahasa tersebut. Seperti mana ulama-ulama Parsi lah. Al-Imam Al-Bukhari kan ya, dia Persian ya. Dan mereka ni bahasa dia punya mother tongue dia, ataupun dia punya first language dia ya, bukan bahasa Arab. Bahasa Arab tu mereka belajar macam kita. Ya, kita punya mother tongue kita bahasa Melayu. Ya, sebahagian kita mungkin kalau di rumah bahasa Jawanis, bahasa Jawa. Ya, mak ayah kita tak bercakap Melayu, cakap ya, tapi kebanyakannya datuk nenek semua bercakap Jawa, sebab kita dapat Jawanis. Ya, tapi dengan kawan-kawan di sekolah kita belajar bahasa Melayu. Ya, at the same time kita belajar English. Ya, so kita sambung belajar, pergi ke barat ya, kita dapat English pula ya, dapat satu lagi European, mungkin Spanish dan sebagainya lah. Ya, kemudian kita pergi negara Arab, dapat bahasa Arab pula ya. Jadi maknanya it's a blend of several international languages ya. Boleh Arabic, boleh English ya, boleh Spanish sikit, boleh Javanese ya, boleh dialek-dialek. Orang Malaysia macam tu tuan-tuan. Lagi banyak bahasa yang kita kuasai, lagi bagus anak kita tuan-tuan ya. Sebab tu orang dah mula hantar anak belajar Mandarin, belajar French, belajar Spanish, belajar Arabic ya. Kita tengok MRSM ya. Kalau kita boleh keluar sikit lah daripada perbincangan kita, sebab kita semasakan dia ya. Belajar bahasa asing itu akan menyebabkan anak kita lebih pintar tuan-tuan ya, sebab dia akan selalu buat translation ya. Macam kita belajar Quran ya, dan kita belajar harfiah, contoh kita terjemahkan ya, kita cari persamaan dari segi proverb ya, dia punya perumpamaan, peribahasa dan sebagainya. Dia akan develop ya anak kita punya minda tuan-tuan ya. Sebab tu kita panggil kemampuan linguistik ni, kemampuan berbahasa ni ya, bukan satu kerugian. Dia akan develop, sebab para ulama kita macam tu ya, Imam Syafi'i, Imam Al-Bukhari ya, Imam Muslim ya, kemudian siapa lagi kita kata, kebanyakan para ulama kita macam tu ya. Mereka ni orang Parsi. Imam Muslim ya, Parsi ya, datang daripada Naisabur. Naisabur tu di Iran tuan-tuan. Imam At-Tabari daripada Tabaristan, juga daripada Iran
ya, Imam Al-Bukhari daripada Uzbek, Imam At-Tirmizi daripada Uzbek, ya, imam siapa lagi kita panggil, ya, imam-imam besar, imam-imam hebat-hebat ni kebanyakan, ya, daripada Samarkand, ya, daripada mana kita kata Tashkent, ya. Jadi mereka ni ulama-ulama yang hebat-hebat daripada Turkmenistan, ya, sebahagiannya, ya. Jadi imam apa kita panggil, ya, apa ni, Ishaq, ya, Ishaq apa ni, Rahawai sebagai contoh, Ishaq bin Ibrahim Rahawai, ya, daripada Turkmenistan, ya, dan imam-imam lain, Imam Nasa'i, ya, tokoh-tokoh hebat ni kebanyakan bahasa ibunda mereka bukan bahasa Arab. Bahasa Arab tu mereka belajar kemudian, ya, ketika di sekolah, ketika di madrasah, tuan-tuan, ya. Jadi tak rugi kalau kita expose anak-anak kita, ya, dengan bahasa-bahasa asing ni, kerana dia akan membantu dia untuk develop dia punya perkembangan minda dia, tuan-tuan. Terutama kalau kita perkenalkan pada usia yang dini, yang usia dini, mana usia-usia awal, ya. Jadi kalau kita belajar early child education, ya, kita akan dapati benda-benda ni memang sangat digalakkan. Nabi, ya, ketika meminta Zaid bin Sabit, ya, untuk belajar bahasa Hebrew, ya, kemudian jadi penterjemah pada Nabi. Pada usianya pada ketika itu sekitar 11 tahun. Ya, muda sangat, tuan-tuan, ya, sekitar 11 tahun. Jadi ketika ketika dia belajar bahasa Hebrew tu, ya, dia belajar, ya, pada ketika itu belum akhir balik lagi. Belum sampai di age of puberty. Jadi maknanya lebih lincah lah, lebih cepat, ya, dia tangkap bahasa tu. Ya, cuma kalau kita belajar selepas di age of puberty tak adalah masalah. Boleh, ya, cuma dia punya kadar kecepatan dia, pace dia lebih slow lah kalau banding dengan sebelum, ya, kita mencapai di age of puberty. Itu cerita dia, tuan-tuan. Sebab tu bahasa yang kita belajar masa kita kecil, ya, yang bukan kita tak panggil dia punya learning process, ya. Kita panggil dia punya acquisition. Ya, kita tidak learn the language, ya. We did not learn the language, but we acquire, ya, we acquired the language. Bila acquired tu, tuan-tuan, ya, dia panggil language acquisition. Oh, lagi power. Dia insya-Allah tak lupa sebutan dia, macam apa kita panggil, macam apa kita panggil, ya, dia punya native speaker. Ya, itu yang ditekan oleh Nabi, tuan-tuan, kepada Zaid bin Sabit. Pasal apa Nabi tak suruh Umar pergi belajar? Pasal apa Nabi tak suruh Ubay bin Ka'ab, ya? Pasal apa Nabi tak suruh yang sudah dewasa, ya? Kerana memang ada kelebihan kepada mereka yang masih, ya, muda, yang belum akil balik. Itu kalau kita boleh keluar sikit tapi masih dalam konteks sirah. Okey, ya. Jadi Al-Qadi Iyad dia cerita dalam kitabnya. Kitab ni popular, tuan-tuan. Asy-Syifa. Asalnya Asy-Syifa. Tetapi kita kena tahu, orang-orang di utara Afrika, termasuk di Andalusia, bila mereka menyebut sesuatu yang berakhir dengan Hamzah, mereka tak sebut Hamzah tu. Mereka tak kata Asy-Syifa, tak. Mereka kata Asy-Syifa. Ini memang gaya sebutan dia, tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham, ya. Tapi northern part of Africa. Tapi kalau di sebelah Timur Tengah, ya, di sebelah Saudi, ya, maknanya Gulf State, tu tak. Dia akan sebut Hamzah. Ya, dia sebut Hamzah tu, ya. Jadi beliau dalam karangannya Asy-Syifa, ya, ataupun Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa. Ini cerita sirah, tuan-tuan, ya. Antara kitab sirah yang bagus, ya. Jadi disebut daripada Anas bin Malik, ya, Rasulullah bersabda, Burak dibawakan kepadaku. Maknanya ketika Jibril datang bersama Burak. Ya, lebih kecil daripada Baghal, besar daripada Keldai. Ya, Keldai kita tahu himar kita panggil, ya. Kemudian lebih kecil daripada Baghal, sebab Baghal ni adalah hybrid, ya, antara kuda dengan keldai. Baghal sebab tu dia kecil pada kuda tapi besar pada keldai, ya. Tapi bila kita sebut Burak, ya, dia bukan hybrid lah, ya. Kalau kita nak kata sebenarnya dia bukan hybrid, ya. Dia adalah binatang yang Allah hantar daripada syurga, ya. Dan ada macam mana dia di syurga kita tahu. Kalau Allah nak buat kun fayakun saja. Seperti mana bidadari, kan, ya. Kita kata bidadari ni adakah melalui proses mak ayahnya berkahwin, kemudian mengandung, ya, kemudian melahirkan? Tak ada. Dia lahir macam tu saja. Seperti mana Allah cipta Adam dan Sayyidatina Hawa, ya. Macam mana Allah cipta? Allah cipta, ya, iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah nak, Allah buat begitu saja. Dalam surah Al-Waqiah disebut inna ansha'nahu insya'a. Ayat 35 surah Al-Waqiah. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, ansha'nahunna. Kami cipta hunna mereka, ya, bukan hu, ya, hunna, ya, hunna mereka. Mereka tu siapa? Sebahagian para ulama menyebut, ya, mereka adalah hurain, ya, hurain, ya, hurain. Hurain tu siapa? Hurain adalah bidadari. Sama ada bidadari daripada syurga ataupun bidadari daripada penduduk dunia, para muslimat, ya, yang beriman,
Ya, mereka nanti diperbaiki kedudukannya. Ya, mereka ini marfu'ah, ya, dibaiki, di upgrade oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dicantikkan, dimudakan, diperelokkan, disempurnakan tubuhnya, ya, sehingga menarik, ya, suami yang nak melihatnya. Jadi apa disebut, inna, sesungguhnya kami, kata Allah, ayat 35 surah Al-Waqiah, ansha'nahunna, kami ciptakan para bidadari itu insya'a, begitu saja. Maknanya ketika dicipta mereka terus dewasa, macam Adam alaihissalam, macam Hawa, ya, alaihassalam. Begitu juga bidadari, ya. Prosesnya dia tak ada proses, dia hanya macam tu saja, tuan-tuan. Tapi manusia tak. Nabi Isa walaupun tak ada ayah, tapi tetap melalui proses dalam kandungan ibunya, ya, kemudian dilahirkan kanak-kanak, remaja, dewasa, ya, dan Allah angkat ke langit dan Allah turunkan semula. Maknanya ada proses dia, ya, itu perbezaan dia. Sekali melangkah, jauhnya sejauh mata memandang, ya, itu ini dipanggil sebagai barkun tadi, ya. Barkun tu makna kilat, ya, seperti kilat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita lagi, aku menunggangnya sehingga sampai di Baitul Maqdis. Aku menambatnya di tempat para nabi menambat kenderaan mereka. Ya, jadi maknanya tuan-tuan, bila kita sebut tentang apa kita panggil, ya, tentang burak, ya, satu, gerakannya cukup laju, ya. Sebab tu Nabi boleh buat banyak benda pada malam yang sama, sebab gerakannya cukup laju, boleh pergi ke banyak tempat, ya. Tempat yang Nabi akan hijrah, Al-Madinah Al-Munawwarah, masa tu Yasrib, pergi ke tempat Nabi Isa, ya, pergi ke tempat Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa bermunajat, ya, di Semenanjung Sinai, ya, di kita panggil, ya, di Saint Catherine, ya, ataupun Jabal Musa, itu di Mesir lah, ya. Kemudian kita panggil, ya, tempat-tempat lain lagi, ya, yang dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam malam yang sama, ya, kerana burak tu cepat, ya, deras dia punya gerakan dia. Kemudian bila sampai di Baitul Maqdis, ya, Nabi tambat di tempat para nabi menambat kenderaan, ya. Kalau sekarang tempat ni kita panggil sebagai Wailing Wall. Sebab tu orang Yahudi marah, tuan-tuan, ya, sebab dia kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengotori tempat mereka, ya, tambat burak kat situ, sedangkan itu adalah tempat ibadah mereka. Tuan-tuan kena tahu, ya, Wailing Wall tidak ada sehinggalah tahun 1948, tuan-tuan. Ketika mana, ya, tentera Yahudi mengambil alih kawasan tersebut, ya, mereka paksa orang-orang Morocco keluar daripada tempat tersebut, ya. Asalnya orang-orang Morocco yang duduk di situ, sebab nak masuk ke kita panggil, ya, ke the old city of Jerusalem tu, sebab dia fortress city, dia ada 8 pintu besar, ya. Dia ada macam-macam, dia ada Lions Gate, ya, kita panggil, ya, Damascus Gate, Moroccan Gate, ya, Golden Gate, ya. Dia ada apa lagi yang biasa kita masuk daripada hotel kita, ialah King Herod's Gate, ya. King Herod tu yang utamalah, yang selalu kita masuk, tapi yang paling cantik Damascus Gate, ya. Yang dekat dengan masjid ialah Lions Gate, ya. Kita ada Golden Gate, tempat nanti Nabi Isa masuk ke Baitul Maqdis melalui kita panggil Golden Gate tu, ya. Kemudian kita ada lainlah Moroccan Gate. Moroccan Gate tu ialah tempat nak masuk ke ke Wailing Wall, ya. Dan tempat tu asalnya orang Morocco punya, sebab tu masih dipanggil Moroccan Gate, ya. Cuma macam tadilah, ya, bila orang-orang Yahudi mengambil alih tempat tersebut, ya, mereka namakan tempat tu, ya, buat Wailing Wall, seolah-olah kerana itu tempat yang paling dekat dengan Masjid Aqsa, ya. Jadi apabila Nabi sampai zaman bila, tuan-tuan, ya. Nabi sampai itu zaman bila? Nabi dilantik menjadi Rasul tahun 610 Masihi, ya. Sebelum peristiwa Isra' Mi'raj tu berlaku 3 tahun sebelum hijrah, maknanya pada tahun 597 Masihi, ya, lebih kurang, ya, roughly 597, 607 Masihi, sorry, ya, 610, tak boleh, ya. Nabi dilantik menjadi Rasul 610, hijrah 623, sorry tuan-tuan, ustaz dah terkeliru, ya. Nabi dilantik menjadi Rasul 610 Masihi, salin balik, ya. 610 itu Nabi dilantik menjadi Rasul. Nabi dakwah di Mekah, ya, selama 13 tahun, ya. Maknanya Nabi hijrah 623. Isra' Mi'raj ni berlaku 3 tahun sebelum hijrah, maknanya tahun 620 Masihi, 620, ya, Masihi, ya. Jadi kalau tahun 620, ya, ini tahun bila, ya, tahun 1948. Itu orang Yahudi, ya, mengambil alih tempat tu sebahagiannya, ya. Kemudian tahun 1967 mereka, ya, tahulah, ya, lagi hebatlah, lagi besar kawasan yang mereka kuasai.
Jadi maknanya mana dulu berlaku? Ya, mereka buat Wailing Wall ataupun peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dah tentulah Isra' Mi'raj berlaku dulu, tuan-tuan. Jadi itu hanya klaim mereka. Ya, pada masa itu tak ada orang duduk di situ. Ya, kawasan tu kawasan pembuangan sampah. Ya, kawasan tu adalah kawasan yang tidak lagi kita panggil, yang dianggap sebagai suci pada masa itu. Ya, kemudian nanti baru, ya, ketika zaman Saidina Umar, ya, baru dibina kita panggil, ya, masjid Masjid Qibli, ya, ataupun the Black Dome, ya. Kemudian ada kita panggil Golden Dome, ya, ataupun dia panggil Qubatus Sakhra, ya, ataupun Dome of the Rock, ya. Tempat itulah nanti Nabi solat. Jadi Nabi tambat di tempat para nabi menambatnya. Mana nabi-nabi lain pun kalau datang ke Masjid Aqsa, mereka akan menambat, ya, mereka punya kenderaan di situ, mana tunggangan lah. Kemudian aku memasuki masjid, lalu solat 2 rakaat di dalamnya, ya. Kalau orang tak pernah pergi Masjid Aqsa, dia tak tahu, tuan-tuan. Jadi tempat di mana Nabi solat, ya, bukan Masjid Aqsa, Masjid Qibli, bukan, ya. The whole area is Masjid Aqsa, the whole area, ya, luaslah, tuan-tuan, ya, daripada pintu ke pintu, ya. Door to door tu, itu pun jaraknya sudah, ya, kita kata lebih pada 1 kilometer, ya. Kalau kita berjalan kaki tu, ya, lebih kurang 1 kilometer lah, ya, dalam tu saja, daripada pintu utara ke selatan, ya. Daripada kita panggil, ya, pintu utara yang paling utara, ya, further north, ya, ataupun kita panggil, ya, yang furthermost north tu yang paling utara, dengan furthermost south, ya. Itu tempat imam mengimamkan solat, ya. Yang kita kata Masjid Qibli itu di depan, yang tuan-tuan kalau tengok gambaran dia, ya, tuan-tuan cari yang Black Dome tu tempat imam, ya. Tapi atas bukit sana kita ada Golden Dome ataupun Dome of the Rock, ya. Sebab dia warna keemasan, sebab tu kita panggil Golden Dome. Tapi dia rock, dia buat daripada batu, ya. Sebab tu dipanggil Dome of the Rock, ya. Dan di utara lagi, ya, ialah pintu masuk, ya. Pintu masuk daripada Lions Gate, pintu masuk daripada kita panggil, ya, Harrods Gate, ya. Tu tuan-tuan yang dah pergi dengan ustaz, ya, ke sana ataupun dengan ustaz-ustaz yang lain, ya, itu kita selalu diajar benda-benda yang tu, ya. Tapi kadang-kadang bila kita balik Malaysia, kita dah lupa balik. Orang tanya balik, mana Masjid Aqsa? The whole area is Masjid Aqsa, ya. Sama ada Masjid Marwani, ya, sama ada Masjid Burak, ya, sama ada Masjid Dome of the Rock, sama ada Masjid Qibli. Semua masjid-masjid tu, ya, ada 4-5 masjid, ya. Semua tu adalah Masjid Aqsa, ya. Cuma solat dilakukan di Masjid Qibli yang paling dekat dengan kiblat. Itu cerita dia, tuan. Sebab tu panggil Masjid Qibli, ya. Sebab tu kadang-kadang orang yang tak pernah pergi, dia tak tahu sebenarnya, ya. Sekadar baca buku, tengok gambar, dia tak memadai, tuan-tuan. Sebab dia bukan macam Masjid Aqsa, Masjid Haram, Mekah, bukan, ya. Dia agak sedikit complicated, ya. Dan kawasannya tu macam mana? Adakah semua kawasan berbumbung? Tak, ya. Jadi maknanya kalau kawasan tak berbumbung, adakah dia dianggap sebagai masjid ataupun tidak? Boleh tak semayang di kawasan terbuka, bawah pokok sebagai contoh? Sebab dalam kawasan Masjid Aqsa tu banyak pokok zaitun. Boleh tak semayang bawah pokok zaitun? Boleh, tak ada masalah, ya. Semayang sunat di mana-mana saja dalam masjid. Sebab itu Nabi solat di tempat yang ada tutup, ya. Dia ada cave kat bawah tu, ya. Dulu kawasan tu mendata. Jadi kawasan tu kita panggil, ya, dia di elevated, kawasan tu diangkat. So sebab tu Dome of the Rock tu di atas, ya, bawah tu ada cave. Dekat bawah tu lah, ya. Sebab kawasan tu ada gua, tuan-tuan. Di situlah Nabi solat 2 rakaat. Nabi tidak solat di depan, ya. Jadi Nabi solat di dalam tu, ya. Selepas itu aku keluar, Jibril bawa satu bekas yang mengandungi arak dan satu lagi mengandungi susu, ya. Jadi Jibril offer ke Nabi, aku memilih susu, ya. Jibril berkata, asabtal fitrah, wahai Muhammad, engkau telah memilih fitrah, ya. Engkau telah memenuhi fitrah. Kalau Nabi minum arak, ya, boleh tak? Jawapannya boleh, kerana arak belum diharamkan. Itu yang pertama. Ayat yang bagi tahu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh, ayat 90, kan, daripada surah Al-Maidah, surah hidangan, surah yang kelima, ayat 90, cerita tentang pengharaman arak secara mutlak. Ayat tu tak turun, sebab ayat tu turun di Madinah, tuan-tuan. Ini masih di Mekah. Yang kedua, ya, arak itu arak syurga. Arak syurga, ya, tidak memabukkan, ya. La yusaddauna anha wa la yunzifun,
Ayat yang ke berapa tu? Ayat yang ke-19 kan? Daripada surah Al-Waqiah juga yang cerita tentang tadi, yang cerita tentang apa ni, hur ain, yang cerita tentang bidadari, inna ansha'na, ya. Inna ansha'na huna insya'a tu ayat 35, ni ayat 19. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Mereka tidak yusaddauna anha, mereka tak pening. Minum air, minum arak tu tak pening. Wala yunzifun, dan mereka tidak mabuk. Ya, ayat 19. Ya, sebenarnya kerana apa ni, arak di syurga daripada sungai-sungai syurga tu, ya, tidak memabukkan. Makna kalau Nabi pilih arak pun tak jadi kesalahan. Tetapi tetap Nabi memilih susu kerana susu adalah minuman fitrah. Ya, sebab itu Jibril puji Nabi. Jibril kata, asabtal fitrata. Wahai Muhammad, engkau telah memilih fitrah. Kemudian kami dimi'rajkan. Tak cerita panjang, ya, tak ada cerita Nabi mengimamkan solat, ya, sebab nak tahu tu dalam hadis lah. Ya, dalam hadis yang panjang tu, panjanglah cerita dia. Ya, tapi di sini, ya, apa ni, apa kita panggil, penulis yakni Syekh Muhammad Hudari Beg, dia nak ringkas saja. Ya. Kemudian kami di Mi'raj. Kami itu sebab apa? Nabi Muhammad dan Jibril, dua-dua di Mi'rajkan. Mi'raj adalah anak tangga, tuan-tuan. Ya, jadi Mi'raj tu macam staircase, ya, macam kita kata dia punya step tu, ya, anak-anak tangga tu. Ya, jadi Nabi naik tangga. Sebab itu ada ustaz-ustaz yang cerita pasal Isra' Mi'raj, dia kata Nabi, ya, dibawa oleh apa ni, Burak, ya, sampai ke Masjid Aqsa. Kemudian Burak bawa Nabi dan Jibril naik ke langit. Tak betul, tuan-tuan. Ya, dalam hadis tak disebut begitu. Ya, kerana Mi'raj, ya, tidak ada penglibatan Burak lagi. Nabi, ya, naik tangga bersama dengan Jibril. Ya, tentu kita kata naik tangga lambatlah, ya. Tuan-tuan cuba bayangkan, ya. Tuan-tuan nak pergi ke Maybank contoh, ya, di Bukit Maybank tu. Ya, sebelah dengan apa ni, UTC. Ya, dekat apa Pudu Raya tu, tuan-tuan. Daripada bawah naik atas tu, ya. Tuan-tuan ada tangga, ya, boleh naik staircase biasa. Ya, dan juga tuan-tuan boleh naik apa ni, apa kita panggil, ya, yang escalator, ya, yang berelektrik, ya, kita panggil apa dalam bahasa Arab, ya, kita panggil apa ni, sulam kahrubai, ya. Kalau di Mekah tu tuan-tuan daripada bawah naik atas, tuan-tuan boleh naik cepat kan. Itu ciptaan manusia. Allah punya macam mana, tuan-tuan? Dah tentu jauh lebih hebat, ya. Bagaimana tu jangan bayangkan, sebab Allah tak cerita, Nabi tak sebut, tak payah. Ya, selesai. Jadi Nabi dibawa naik, ya, dengan Jibril. Jadi mereka berdua, Jibril kemudian, ya, sampai di langit yang pertama, ya, sampai langit pertama, sebab ada 7 langit semua. Jibril minta supaya pintu langit dibuka. Lalu penjaganya, malaikat lah, tanya siapa? Jibril kata aku Jibril. Dia tanya lagi, ya, dengan siapa? Jibril kata dengan Muhammad. Sudahkah Muhammad diutus, dibangkitkan? Ya, sudah, ya. Maka Nabi Muhammad pun dibenarkan masuk, ya. Jadi buka pintu dan jumpalah dengan Nabi Adam. Langit pertama Nabi Adam. Ya, langit pertama Nabi Adam, langit kedua Yahya dan Isa. Langit ketiga ialah Nabi Yusuf, yang keempat Nabi Idris, yang kelima Nabi Harun, keenam Nabi Musa, ketujuh Nabi Ibrahim. Saya ulang balik. Ya, jadi nombor 1, ya, kita macam itulah, ya, nombor 1 Nabi Adam. Langit kedua Nabi Yahya dan Isa. Yahya dan Isa pada langit yang sama, langit kedua. Kemudian kita ada langit ketiga, yakni Nabi Yusuf. Yang keempat Nabi Idris. Yang kelima, ya, yang kelima kita ada Nabi, yang kelima kita ada Nabi apa? Nabi Harun, ya. Yang keenam Nabi Musa. Nabi Harun abang Nabi Musa. Nabi Musa atas lagi, ya. Yang langit ketujuh Nabi Ibrahim. Selepas tu, ya, ada Sidratul Muntaha. Ya, ada Baitul Ma'mur, ya, Al-Baitul Ma'mur, tempat para malaikat tawaf, ya, sekali seumur hidup mereka. Setiap hari ada 70,000 malaikat yang tawaf, ya. Cuba kita bayangkan jumlah malaikat yang cukup ramai lah, tuan-tuan. Kemudian apa lagi, ya? Baginda mengalu-alukan kedatangan aku dan mendoakan kebaikan, saling doa mendoakan, ya. Kemudian kami dimaraskan langit kedua, Jibril minta supaya pintu dibuka, ditanya siapa, macam tu jugalah, ya. Kemudian Jibril menjawab baginda dah diutus, ya, naik berjumpa dengan 2 orang sepupu sebelah ibuku. Ya, di situ aku berjumpa 2 orang sepupu sebelah ibuku. Ya, jadi tak faham apa makna sebelah ibu ni. Ya, Nabi Yahya bukan mereka sepupu, betul lah. Ya, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ya, Nabi Yahya anak kepada Nabi Zakaria, Nabi Isa anak kepada Maryam. Ya, sebab Maryam, ya, tak berkahwin, ya. Tetapi
mak kepada Maryam tu ialah Hannah. Ya, mak kepada Maryam adalah Hannah. Jadi kalau kita tengok Hannah, ya, Hannah tu adik-beradik dengan isteri Nabi Zakaria alias Sabes. Ya, usah ulang balik, ya. Nabi Zakaria berkahwin dengan alias Sabes. Dalam Bible kita panggil Elizabeth lah. Ya, kahwin dengan Elizabeth dapat anak Yahya. Ya. Manakala Imran, seperti mana dalam Quran surah yang ketiga, surah Ali Imran, Imran berkahwin dengan Hannah, ya, dapat anak yakni Maryam. Jadi maknanya Maryam dengan Nabi Yahya, ya, adalah sepupu. Sebab mak Maryam Hannah dengan mak Yahya, yakni alias Abed ataupun Elizabeth, adik-beradik. Ya, itu satu pandangan dan ramai yang bersetuju dengan pandangan ini. Ibnu Katsir bawa pandangan ini ketika menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam, ya, dan Maryam. Okey, ya. Jadi apa hubungan Nabi Isa dengan Yahya, ya? Kalaulah Maryam dengan Nabi Yahya tu sepupu, maka Nabi Isa, ya, adalah pangkat anak saudara kepada Nabi Yahya. Ya, jadi Nabi Yahya ada sepupu nama Maryam, anak kepada sepupu dia tu, anak kepada Maryam tu adalah Nabi Isa. Ya, jadi hubungannya bapa saudara sepupu lah, ya. Kalau boleh kita sebut begitu. Okey, ya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan apa tadi, ya, dengan sepupu, ya, sebelah ibuku, ya. Jadi bukan sepupu lah, ya, bapa saudara sepupu. Yahya dan Isa anak Maryam. Yahya, ya, Nabi Yahya dan Nabi Isa, ya, sebelah ibuku. Sepupu sebelah ibuku maknanya Maryam tadi adalah sepupu kepada Nabi Yahya. Nabi Yahya itu, ya, sendiri, dan juga Nabi Isa anak Maryam. Kedua-duanya mengalu-alukan kedatangan. Maknanya di langit yang kedua, Nabi Yahya dan Nabi Isa duduk di langit yang sama. Kemudian kami dimi'rajkan. Pada masa itulah Nabi Muhammad dapat melihat, ya, rupa wajah Nabi Isa. Ya, kerana Nabi Muhammad bila turun ke bumi, orang tanya, Nabi Isa tu macam mana? Nabi Muhammad jawab, Nabi Isa ni begini rupanya. Kalau kamu nak tengok, ya, kamu boleh melihat kepada sahabat kamu. Kebetulan ada seorang sahabat Nabi di situ yang datang daripada Taif. Ya, dan namanya ialah, dalam hadis disebut, ya, namanya ialah Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud. Siapa dia Urwah bin Mas'ud? As-Saqafi. Salah seorang sahabat Nabi yang berasal daripada Taif. Ya, As-Saqafi itu makna orang Taif. Ya, dan namanya Urwah bin Mas'ud, dan beliau adalah manusia yang wajahnya seirah Nabi Isa alaihissalam. Ya, sebab itu Nabi kata kalau kamu nak tengok Nabi Isa, tengoklah, ya, kepada Urwah bin Mas'ud. Kerana ketika Dajjal keluar, Dajjal akan mengaku sebagai Nabi Isa. Ya, Dajjal dalam keadaan yang sempurna, elok. Ya, tak ada Herod bengot muka dia. Belum lagi kita kata sebelah mata buta, belum. Ya, dia mengaku sebagai Tuhan, barulah, ya, Allah buat dia buta. Ya, sebab tu dalam hadis, ya, Nabi sebut, ya, tidaklah Tuhan kamu ni buta, ya, buta sebelah mata. Tidaklah dia ni a'war, dia panggil a'war. A'war tu ialah keadaan Dajjal, ya. Dan ketika Dajjal belum mengaku sebagai Tuhan, hanya mengaku sebagai Al-Masih, ya, Nabi Isa palsu, masa tu dia masih lagi dalam keadaan elok. Sebab apa tuan-tuan? Biologik. Kerana kalau Dajjal itu sudah buruk mukanya, menakutkan, ya, frightening kita kata, ya, bagaimana orang boleh menerima dia sebagai Nabi Isa? Impossible lah tuan-tuan. Orang tahu ni penipu. Ya, sebab wajah dan ciri-ciri Nabi Isa itu sudah dijelaskan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Ya, dalam hadis Sahih Bukhari, dalam Muslim dan riwayat-riwayat lain, ya, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya, Jabir bin Abdullah, ya, oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan sahabat-sahabat yang lain. Ya, jadi kita kena faham dia punya sekuen tu. Ya, bukan maknanya bila Dajjal keluar terus muka buruk. Macam mana dia nak claim sebagai Nabi Isa? Dah tentulah Nabi Isa tu dalam keadaan manusia yang sempurna, yang tampan wajahnya. Ya, begitulah keadaan Dajjal di peringkat awal. Ya, walaupun tubuhnya agak lebih besar, ya, tapi maknanya dia tidak menakutkan orang, tidak. Ya, dalam keadaan elok, sempurna. Sebab tu ramai yang beriman dengan dia sebagai Nabi Isa. Kemudian ketika, ya, dia pergi lebih tinggi lagi, mengaku sebagai Tuhan, pun masih ramai orang mengaku, ya, menerima dia. Sebab dia datangkan syurga, tuan-tuan. Ya, syurga dia adalah neraka sebenarnya. Ya, dia menyuburkan tempat yang kering kontang, hujan tak turun. Ya, dia macam-macam benda lah luar biasa yang dibuat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tuan-tuan kena faham. Ni cerita hadis-hadis akhir zaman, tuan-tuan. Langit yang ketiga, ya, kemudian langit ketiga Nabi Yusuf, ya, baginda telah dikurniakan dengan separuh kecantikan. Sebahagian adalah hadis-hadis yang saya kita tengok tak ada pun
ya, Nabi Muhammad terpegun dengan ketampanan Nabi Yusuf. Kerana apa tuan-tuan? Sebahagian para ulama sebut kerana Nabi Muhammad jauh lebih handsome daripada Yusuf. Yusuf memang handsome, tapi pada zamannya, ya, haza, apa kita panggil, haza, apa ni, laisa basyaran, ya. Bila orang tengok, ya, dalam surah Yusuf kan, ketika apa ni, perempuan-perempuan, wanita-wanita bangsawan, ya, yang dijemput oleh Zulaikha, ya, untuk apa kita panggil, majlis di rumah dia, ketika mereka diberikan setiap orang apa ni, sebilah pisau, ya, untuk potong buah. Ya, ketika itu Yusuf didatangkan, dipanggil. Ketika Yusuf turun daripada tingkat atas, ya, mereka terpegun dengan ketampanan Yusuf sehingga mereka memotong jari jemari mereka, tuan-tuan. Terluka jari jemari mereka, dan mereka kata hadza laisa basyaran, ini bukan manusia. Ya, ini malakun karim, ya, ini adalah malaikat yang mulia. Ya, maknanya Nabi Yusuf memang handsome, tuan-tuan. Tetapi banding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, tak boleh lawan. Sudah tentulah Nabi yang paling handsome. Ya, sebab tu bagi ibu-ibu yang mengandung, kita kata, ya, yang selalu baca surah Yusuf, jangan baca surah Yusuf saja. Ya, baca juga surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Yusuf surah 12, Muhammad surah 47. Ya, jadi patutnya kita baca, ya, apa ni, surah 47 lah patutnya. Ya, di samping surah Yusuf, ya, surah nabi-nabi yang lain. Ya, yang bagusnya baca seluruh Al-Quran lah. Ya, itu baru sempurna kan. Tapi kalau masa tak mencukupi ataupun dia nak fokus pada satu dua surah, jangan tinggalkan surah Muhammad, sebab Nabi Muhammad lah yang paling mulia, ya, yang paling apa kita panggil, ya, yang paling bagus akhlaknya, yang paling hebat kesabarannya, ya, yang paling apa lagi kita kata, semua Nabi Muhammad lah, tuan-tuan. Sudah tentu yang terbaik lah, ya. Naik langit keempat, jumpa dengan Nabi Idris, itu sebut tadi. Baginda mengalu-alukan kedatanganku dan mendoakan kebaikan. Allah berfirman dalam surah Maryam, wa rafa'nahu makanan aliyan. Kami telah mengangkat, ya, Nabi Idris, ya, tempat yang tinggi darjatnya. Ya, tu cerita surah Maryam ayat yang ke-57 tentang Nabi Idris. Ya, ada yang mengatakan dia juga diberi peluang untuk masuk syurga sebelum masanya. Ya, tapi kata sebagian para ulama bukan. Ya, sebab yang mula-mula dibenarkan, ya, dijemput untuk masuk ke dalam syurga nanti, ya, selepas berlakunya mahsyar, ya, ialah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebahagian kata ini bukan cerita syurga yang kekal abadi, ya, ini yang syurga yang sementara. Mana tak selesai lah, tuan-tuan, kalau kita nak bincang tu, ya, dan benda tu bukanlah signifikan. Ya, kita tahu dia diangkat kedudukan yang tinggi, sudahlah. Ya, dan of course semua nabi-nabi dan rasul tak berdosa, mereka ni maksumin. Kemudian kami dimi'rajkan ke langit yang kelima, ya, Nabi jumpa dengan Nabi Harun, baginda mengalu-alukan kedatangan. Kemudian kami dimi'rajkan ke langit yang keenam, jumpa dengan Musa, ya, sama juga. Kemudian kami dimi'rajkan ke langit yang ketujuh. Rasulullah menyebut sebagaimana yang disebutkan sebelum ini. Di situ kami berjumpa Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Ya, seramai 70,000 orang tadi Ustaz sebut. Ya, setiap hari, dan mereka tidak kembali ke tempat mereka mula-mula memasukinya. Maknanya kalau mereka dah tawaf sekali, ya, sudah. Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha. Sidrah adalah pokok bidara, ya, yang berada di tempat yang paling tinggi. Muntaha, paling tinggi, ya. Jadi Muntaha, ya. Jadi ada sahabat kita nama apa? Muntaha, ya. Yang tepatnya Muntaha, ya. Sidratul Muntaha, ya. Jadi yang terakhirlah Muntaha tu, ya. Daun-daunnya seperti telinga gajah dan buahnya seperti kendi air besarlah. Apabila ia ditutup oleh perkara yang menutupnya disebabkan arahan Tuhanku, ya, maka ia berubah. Tidak ada makhluk Allah yang dapat menggambarkan kecantikan dan keindahannya. Betul lah. Ketika itu Allah mewahyukan kepadaku apa yang ingin diwahyukan. Allah telah memfardukan kepadaku dengan 50 kali solat. Sebab itu aku turun bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa berkata, apakah yang difardukan? Nabi kata 50. Ya, jadi Nabi Musa kata, pergi balik, ya, minta kurang. Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melaksanakan. Sebelum kamu aku telah diutus kepada Bani Israel, dan aku telah menguji mereka. Maka aku kembali menemui Tuhanku dan aku berkata, wahai Allah, kurangkanlah untuk umatku. Ini Nabi Muhammad. Lalu Allah mengurangkan sebanyak 5 solat, ya. Jadi tapi sebahagian hadis-hadis, ya, yang boleh kita pertanggungjawabkan menyebut 3 kali je Nabi naik, bukan 9 kali. Bukan -5 bukan, ya. Tapi naik 50, ya, kurang jadi 25. Tu kali kedua lah naik, kurang 25. Masih lagi kurang, ya, masih lagi banyak. Nabi Musa suruh naik lagi daripada 25 menjadi 5. Jadi maknanya
sekali mula-mula, tambah 2 kali je naik. Sebahagian lain kata cerita yang masyhur ni tuan-tuan 9 kali lah naik. Ya, kalau yang awal sekali campur 8 kali lagi, ya. Allah yang Maha tahulah tuan-tuan. Tapi yang pasti, ya, dia punya kesimpulannya ialah Nabi punya tanggungjawab solat, ya, kepada kita dan juga kepada seluruh umat manusia, umat Islam ni patutnya 50, ya, tinggal 5. Tetapi tetap diganda macam 50 juga. Sebab perbuatan baik yang dibuat oleh umat Muhammad diganda 10. Seperti mana dalam suratul An'am Allah sebut ayat yang ke-160, suratul An'am surah 6 ayat 160, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Man jaa, sesiapa yang jaa bil hasanah, sesiapa yang buat satu kebaikan hasanah, ya, falahu asyru amsalihah, maka baginya asyru asyara 10 amsalihah, 10 yang semisal dengannya. Maknanya satu perbuatan baik ganda 10. Ya, wa man jaa bis sayyi'ah, sesiapa yang buat satu sayyi'ah, kejahatan, fala yujza illa mislaha, tidak dibalas melainkan yang semisal dengannya. Itu pun kalau dia tak bertaubat. Kalau dia taubat, istighfar, minta ampun pada Allah, Allah delete, Allah hapuskan, tuan-tuan. Ya, kerana Allah ni, ya, yang apa kita panggil, yang Maha mengampun dosa, yang Maha menghapus dosa, tuan-tuan. Ya, yukafir wa yukafir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Allah boleh hapuskan, ya, Allah boleh padam apa ni kesalahan kamu, dan Allah boleh ampunkan dosa kamu, tuan-tuan. Dia padam dan dia ampunkan dosa, ya. Itu daripada ni lah. Ni kalau kita apa, siapa yang bercita-cita melakukan satu kebaikan, dia tidak melakukannya, aku tulis untuknya satu kebaikan. Dia ni, ini konsep. Kalau dia berniat, ya, dia berniat, dia ada himmah, ya, kita panggil, ya, hamam tu contoh, aku berniat, aku berazam untuk buat ni, tapi aku tak sempat, tetap diberi pahala juga, ya. Tapi kalau dia melakukannya, maka 10 kebaikan macam tadi ayat 160 dalam suratul An'am, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Sesiapa yang buat satu kebaikan hasanah, maka baginya 10 gandaan. Wa man jaa bis sayyi'ah, dan siapa yang melakukan satu kejahatan, tidak diganda melainkan yang sama dengannya saja, ya. Aku tidak akan menulis sesuatu pun untuknya, ya. Sesiapa yang bercita-cita untuk melakukan satu kejahatan dan dia melakukannya, aku tulis untuknya satu kejahatan, ya. Rasulullah bercerita lagi, selepas itu aku turun sehingga aku berjumpa Nabi Musa. Nabi Musa berkata, pergi semula. Aku jawab, aku telah pergi mendapatkan Tuhanku sehingga aku merasa malu kepadanya. Selepas itu Rasulullah pulang ke Mekah pada malam yang sama. Pada pagi esoknya, baginda pergi ke tempat perhimpunan orang-orang Quraisy, ya. Abu Jahal datang berjumpanya dan baginda menceritakan apa yang telah berlaku. Lalu Abu Jahal berkata, apa ni, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, ya. Bani Ka'ab bin Lu'ay ini adalah moyang Nabi lah, dan moyang, ya, kebanyakan orang Quraisy, ya. Sebab Nabi Muhammad kita tahu, ya, daripada keturunan Abdul Manaf, kita dah sebut tadi. Muhammad bin Abdullah, ya, Abdullah bin Abdul Muttalib, datuk Nabi. Abdul Muttalib bin Hashim, first moyang. Hashim bin Abdul Manaf, second moyang, ya. Abdul Manaf bin Qusay, ya, third moyang. Qusay bin Kilab, ya, fourth moyang. Apa ni, Kilab bin Murrah fifth moyang, ya. Murrah bin Ka'ab, yang ke-6, ya, Ka'ab bin Lu'ay. Jadi Ka'ab bin Lu'ay, ya, yang ke-7. Ya, Ka'ab tu yang ke-6, Lu'ay yang ke-7. Ya, jadi Abu Jahal pun panggil. Maknanya dia bukan panggil Bani Hashim saja, bukan panggil Bani Abdul Muttalib saja, bukan panggil apa ni kita panggil, ya, Bani Abdul Manaf saja, bukan Bani Qusay saja, atas lagi Bani Ka'ab bin Lu'ay, lagi besarlah, ya. Termasuklah keluarga Khadijah, keluarga mak Nabi, ya, Bani Zuhrah, ya, keluarga Abdul Rahman bin Auf, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, keluarga-keluarga yang ramai ni, ya, daripada Bani Abdul Syam, Umayyah dan sebagainya. Jadi dia panggil mereka ke sini, maka orang kafir Quraisy pun berkumpul. Ya, Rasulullah pun disebut menceritakan apa yang berlaku. Ada di antara mereka yang bertepuk tangan dan ada yang meletakkan kedua tangan di atas kepala, tak percaya. Ya, mereka melakukan perkara tersebut kerana merasa hairan apa yang telah berlaku. Takkanlah Muhammad, ya, malam tadi pergi, sebelum subuh dah balik, sedangkan kami menuju ke Baitul Maqdis selama sebulan perjalanan unta. Pergi balik 2 bulan, Nabi pergi 1 malam saja, ya. Jadi mereka menunjukkan keingkaran. Mereka yang beriman, ya, tetapi mempunyai imannya lemah, murtad dikatakan. Sebab itu kita sebut baru cerita Isra' dan murtad, belum cerita Mi'raj lagi, ya.
Beberapa lelaki pergi jumpa Abu Bakar. Maka Abu Bakar menjawab, sekiranya dia yang berkata demikian, maka dia telah berkata benar. Abu Bakar kata, siapa yang cakap? Muhammad. Kalau betul Muhammad yang cakap, maka dia berkata benar. Sebab Nabi tidak pernah berbohong. Nabi bukan minal kazibin, tak ada. Nabi minas sadiqin. Minal kazibin daripada kalangan pembohong, pendusta. Minas sadiqin daripada yang berkata benar. Abu Bakar menjawab, aku akan membenarkannya sekiranya dia menceritakan perjalanan yang lebih jauh daripada itu. Maknanya, kalau Muhammad cerita dia pergi Baitul Maqdis satu malam, kena percaya. Kalau Muhammad pergi lebih jauh daripada itu, aku tetap akan percaya juga. Sebab itu Abu Bakar digelar As-Siddiq, yang sangat membenarkan Nabi. Kemudian orang-orang kafir menguji kebenaran cerita yang disampaikan oleh Rasulullah. Mereka buat test. Jadi minta baginda supaya menyatakan sifat-sifat Baitul Maqdis dengan baik-baik. Ini pun selalu ada kesilapan, ustaz-ustaz kita bagi tahu. Jadi contohnya mereka tanya pada Nabi, cuba bayangkan Masjid Aqsa tu macam mana? Masjid Aqsa tak ada lagi zaman tu, tuan-tuan. Masjid Aqsa sudah dibakar, sudah dimusnahkan oleh siapa? Oleh Nabucodonosor. Nabucodonosor telah memusnahkan Masjid Aqsa untuk pertama kalinya. Ketika mana dia datang menyerang, Nabucodonosor daripada Babylon, daripada Iraq, datang menyerang Palestin pada masa itu, dibakar, ditangkap 40,000 lebih kurang, orang-orang Bani Israel dijadikan hamba, balik ke Babylon dijadikan hamba, dan mereka akhirnya nanti setelah daripada Nabucodonosor meninggal, kerajaannya berjaya dikalahkan oleh kerajaan lain, maka Bani Israel dibebaskan, mereka balik ke bumi Palestin balik. Oleh kerana ketika tinggal di Iraq, penempatan mereka itu dipanggil sebagai Tel Aviv, maka ketika pulang pun mereka namakan Tel Aviv juga, tuan-tuan. Jadi itu ada sejarah dia lah. Sebab mereka duduk dalam buangan, mereka duduk sebagai immigrants, di negara asing. Jadi bila mereka balik, mereka hidupkan balik sejarah tu. Jadi yang ditanya oleh para pembesar Quraisy, ialah tentang apa? Tentang Baitul Maqdis, maknanya the city of Jerusalem. Maknanya tadilah Fortress City tu ada berapa pintu, kemudian macam mana keadaannya, dia tanya yang tu. Di kalangan mereka terdapat beberapa orang lelaki yang pernah melihatnya, sebab sebahagian kafir Quraisy ni, sebab mereka ni adalah golongan traders, jadi mereka pernah ke sana, mereka pernah menziarahi, apa kita panggil Baitul Maqdis. Mereka tahulah, ada berapa pintu, masuk ikut mana, kemudian maknanya physical, apa kita panggil, dia punya physical appearance dia macam mana, keadaan dia, itu yang ditanya. Jadi Rasulullah pula, baginda belum pernah melihatnya sebelum itu. Nabi first time pergi. Dah tentulah bila Nabi pergi, Nabi tak peduli apa pula signifikannya bilangan pintu apa semua secara umum, tapi kalau nak jawab begitu, sudah tentu Nabi tidak berupaya. Kalau Nabi sekadar menggunakan memory baginda, jadi oleh kerana itu baginda, apa yang Allah buat? Allah menampakkan Baitul Maqdis kepada baginda. Allah buka hijab. Nampak Baitul Maqdis itu seolah-olah berada depan Nabi. Seperti mana perang Mu'tah nanti kita akan belajar. Dalam perang Mu'tah Nabi tak pergi, tapi tetap dipanggil Ghazwah Mu'tah. Peristiwa ataupun Ghazwah yang nanti kita tengok 3 sahabat Nabi terkorban. 3 pemimpin agung, Zaid bin Harisah, kemudian Ja'far bin Abi Talib, yang nombor 3 ialah Abdullah bin Rawahah. Selepas itu baru mereka lantik Khalid bin Al-Walid untuk mengetuai pasukan pasukan Islam, dan akhirnya berjaya mengelakkan daripada kekalahan. Jadi bila kita panggil, bila Nabi sebut satu persatu sifatnya, satu pintu ke satu pintu dan satu tempat ke satu tempat, mereka menjawab sifat yang disebut adalah sifat yang benar ada pada Baitul Maqdis. Nabi boleh jawab satu persatu soalan mereka. Beritahu kepada kami mengenai rombongan dagang kami, sebab rombongan dagang ni ada yang dalam perjalanan pulang daripada negeri Syam, mereka baru berniaga ni, jadi maknanya ni musim panas lah, sebab musim panas mereka berniaga ke negeri Syam. Kalau musim sejuk mereka berniaga ke Yaman, itu dia punya rihlata syita'i was-saif dalam surah Quraisy. Jadi Rasulullah memberitahu mereka mengenai bilangan unta dan keadaan rombongan tersebut. Baginda berkata lagi, mereka akan sampai pada hari sekian, ketika matahari terbit. Nabi dah bagi tahu dah, berdasar pada calculation yang Nabi buat, pasukan dagang ini, kita panggil trade caravan ni akan sampai sekian-sekian hari, ia didahului oleh unta yang berwarna kelabu. Kata mereka, pada hari tersebut mereka keluar melihat ke arah As-Saniyah,
ya, tempat masuk, pintu masuk, ya, ke apa kita panggil, ya, ke Mekah, ya. Ada di antara di kalangan mereka berkata, demi Allah matahari telah terbit. Yang lain pula berkata, demi Allah rombongan dagang telah sampai dan ia didahului, ya, ia didahului oleh unta kelabu sebagaimana yang disebut oleh Muhammad. Betul apa yang Nabi cakap tu, betul, tuan-tuan. Ya, apa yang berlaku tidak menambahkan kepada mereka selain daripada sifat takabur. Walaupun apa yang Nabi bagi fakta tu betul, tuan-tuan. Ya, jadi mereka yang bertambahnya ialah takabur dan keingkaran sehingga mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Mereka kata ini adalah sihir pula. Ya, bukannya mereka nak percaya, tapi mereka kata ini adalah sihir. Ya, maknanya teruk sangatlah mereka ni sampai peringkat begitu, tuan-tuan. Ya. Jadi apa yang berlaku tidak menambahkan kepada mereka keimanan, ya, tetapi makin ingkar, ya, makin kufur kepada Allah. Pada pagi tersebut selepas berlaku Isra, Jibril datang mengajar Nabi tentang kaifiat solat. Maknanya ketika bertemu dengan Allah, ya, di mustawa, Nabi hanya difardukan, tapi kaifiatnya tak sebut lagi. Jibril lah yang datang mengajar Nabi. Jadi Jibril tu guru Nabi, tuan-tuan. Ya, cara solat, waktu-waktunya, ya. Kita pun ambil pengajaran daripada peristiwa ni, ya, bahawasanya apa yang berlaku. Yang berlaku ialah dalam kehidupan kita, tuan-tuan, kita kena berguru. Ya, ada guru yang mengajar kita. Ada tempat kita boleh bertanya soalan, tuan-tuan. Ya, bukan kita belajar sendiri je. Belajar internet, daripada internet ataupun belajar baca buku je, tuan-tuan. Ada guru, ya, yang kita boleh bertanya secara face to face, secara directly. Ya, jadi ada peluang, ada ruang. Even kalau kita buat online kelas macam ni pun, ya, sepatutnya kita boleh kita boleh kita panggil, ya, boleh tanya soalan, ya, ajukan soalan secara bertulis, ya, ataupun kalau Zoom, platform Zoom ataupun Microsoft Teams dan sebagainya, Google Meet, ya, kita boleh tanya soalan secara direct, ya, bersemuka, ya, kita boleh dengar suara dia boleh dengar suara kita, macam tu. Tapi kalau Zoom ataupun StreamYard, ya, mungkin soalan bertulis lah, maksudnya macam tu lah, tuan-tuan, ya, boleh. Jadi Nabi, ya, diajar cara solat dan waktu-waktunya. Dengan itu baginda solat 2 rakaat apabila terbit fajar, 4 rakaat apabila sekitar matahari, 4 rakaat apabila bayang sesuatu objek menyamai objek tersebut, ya, maknanya waktu asar lah. 3 rakaat maghrib, ya, 4 rakaat subuh, ya. Sebelum solat tersebut difardukan, baginda solat sebanyak 2 rakaat pada waktu pagi, 2 rakaat pada waktu petang, ya. Ini sebahagian sebut waktu pagi tu waktu subuh, macam sembahyang subuh lah, ya, dan 2 rakaat tu waktu petang, ya, maknanya selepas tenggelam matahari, seperti mana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Maknanya Nabi guna syariat Nabi Allah Ibrahim, ya, itu ceritanya. Kemudian sikit lagi kalau kita boleh sebut, tuan-tuan, ya, untuk menyampaikan risalah yang dibawa. Ni dakwah pada kabilah Arab. Nabi menghadapi halangan daripada orang Quraisy yang dikuasai oleh sifat takabur, ya, mereka sombong, ya, mereka membesarkan diri sebab mereka ni mulia. Tapi jangan lupa, ya, Nabi Muhammad Bani Hashim sangat mulia, ya. Cuma Nabi ni tidak ada harta. Sebab itu Allah kahwinkan Nabi dengan Khadijah binti Khuwailid, ya, bin Asad, ya, bin Abdul Uzza, daripada keturunan Abdul Uzza. Abdul Uzza tu adik beradik dengan Abdul Manaf. Abdul Uzza, Abdul Manaf, Abdul Dar. Ya, ni 3 beradik. Kita panggil 3 Abdul. Mereka ni anak Qusay bin Kilab. Ya, daripada Abdul Uzza ni lah dapat Asad, daripada Asad tu dapat Khuwailid, ya. Keturunan Khuwailid adalah Khadijah, Halah, ya, Al-Awam, kemudian kita ada siapa lagi, ya, Naufal, ya, dan kita ada seorang lagi, ya, kita ada Hizam, ya. Jadi paling kurang ada 5 lah adik-beradik. Khadijah, Halah ni perempuan 2, kemudian kita ada Al-Awam, bapa Az-Zubair, kita ada Hizam yang ni bapa kepada Hakim, ya, Hakim bin Hizam, dan kita ada Naufal, ada 5. Naufal tadi siapa, tuan-tuan? Kita dah sebut tadi kan, ya. Dia daripada keturunan Abdul Manaf, ya. Jadi yang kita panggil, ya, yang lain-lain tu daripada adik-beradik lain, tapi adik-beradik dengan Abdul Manaf lah, yang ni Abdul Dar dan juga Abdul Uzza, ya. Itu dalam silsilah ni kita boleh tengok lah, tuan-tuan, ya. Okey, ya, itu ceritanya. Kemudian apa lagi, ya, baginda solat 2 orang sudah, ya. Sebelum solat tersebut dilakukan, baginda ni kita dah selesai tadi, ya. Ni cerita Nabi berdakwah. Baginda keluar ke pasar yang menjadi pusat perniagaan, menzahirkan kebanggaan, ya. Jadi peniaga-peniaga ni biasalah, ya, mereka sombong, ya, mereka bongkak, ya, mereka angkuh, ya. Tapi Nabi dakwah juga.
Kemudian di situ Rasulullah menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah yang datang supaya melindungi dirinya, sehinggalah baginda dapat menyampaikan risalah yang dibawa. Ya, Nabi minta perlindungan. Sembahyang mereka menolaknya dengan baik, dan sebahagian lagi sebaliknya. Di antara kabilah yang menolak secara paling buruk ialah Bani Hanifah, ya, kabilah Musailamah Al-Kazzab. Ya, Bani Hanifah dipanggil. Jadi mereka tolak. Ya. Kemudian Bani Amir meminta baginda menyerahkan kepimpinan kepada mereka selepas baginda wafat, sekiranya mereka, ya, beriman kepadanya. Jadi Bani Amir ni minta lebih pula. Ya, jadi dia minta supaya Nabi serahkan apa jawatan tersebut, ya, kepimpinan kepada mereka. Rasulullah menjawab, segala urusan adalah milik Allah, dia menyerahkan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Ya, semua ni milik Allah. Ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, jadi bagi Allah lah, ya, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Ya, jadi Allah nak bagi kerajaan, Allah bagi pada siapa yang Allah kehendaki. Ya, jadi maknanya, ya, apa dia punya ceritanya adalah pelantikan tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bukan manusia. Di antara mereka yang datang mengerjakan haji di Mekah ialah orang-orang Yasrib, ya, Aus dan Khazraj. Yasrib, bandar yang terletak antara Mekah dan Syam, didiami oleh dua kabilah, kita dah tahu. Ya, mereka adalah dua adik-beradik. Walau bagaimanapun anak cucu mereka bermusuhan antara satu sama lain. Ini menjadikan, ya, api peperangan antara mereka tidak pernah padam. Jadi Aus dan Khazraj ni sentiasa bergaduh. Kadang-kadang Aus menang, kadang-kadang Khazraj menang. Walaupun kedua-dua mereka ni asalnya datang daripada Yasrib. Ya, keturunan Yasrib. Mereka adik-beradik. Ya, mereka berasal dari Yaman, orang kaya. Tapi kerana kekufuran mereka, ya, kerana mereka menganggap kejayaan mereka dalam pertanian itu, ya, berasal daripada usaha mereka semata-mata, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah tarik, ya, Allah cabut mereka punya kelebihan tu, tuan-tuan. Di samping itu, muka surat 100, ya, mereka terdapat di samping mereka, yakni Aus dan Khazraj, terdapat orang Yahudi yang menjadi jiran mereka, Bani Qainuqa, ya, mereka ni peniaga, Bani Quraizah, ya, dan juga Bani Nadir. Bani Nadir tentera. Mereka ni adalah para petani. Pada peringkat awal mereka dapat menguasai Madinah. Ya, tetapi kemudian orang-orang Arab memerangi mereka sehingga orang-orang Arab berjaya merampas pemerintahan. Ya, jadi maksudnya walaupun ketika orang Arab sampai, orang Yahudi sudah mustautin, mereka sudah berada di Madinah. Ya, tapi sikit demi sikit lama-lama, ya, dapat diambil alih oleh orang Arab. Apabila orang-orang Yahudi dikalahkan, mereka akan mengatakan kepada musuh bahawa mereka akan mereka akan menang dengan pertolongan Nabi yang tidak lama lagi akan diutus. Kerana mereka menyangka Nabi akhir zaman, ya, itu adalah daripada kalangan Bani Israel, daripada 12 keturunan tadi. Ya, daripada Yusuf, ya, Bunyamin, Rubin, Syamun, ya, apa kita panggil, ya, kemudian Na'at, ya, kemudian Lawi, ya, kemudian Yahuda, ya, ada 12 semua. Jadi mereka menganggap, ya, mesti Nabi tersebut datang daripada kalangan Bani Israel, ya, keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Tapi bukan. Ya, mereka tak tahu hakikat tersebut sebab Taurat dan Injil hanya menceritakan tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman saja. Hanya ciri-ciri dia saja, tuan-tuan. Ya, bukan yang lain-lain. Ya, tuan-tuan kena faham yang tu. Jadi kita panggil, ya, ketika orang Arab, ya, berkelahi dan bermusuhan sama mereka, orang Yahudi telah bertindak sebagai sekutu mereka, ya. Jadi Bani Quraizah, ya, Bani Quraizah dia buat janji setia sekutu dengan Aus, ya, manakala dua lagi, ya, Bani Nadir dan Bani Qainuqa, ataupun Bani Qainuqa dengan Bani Nadir. Qainuqa peniaga, mereka ni artis, ya, pembuat besi, pembuat logam, ya, pembuat emas dan sebagainya. Kemudian, ya, Bani Nadir, mereka adalah petani, ya, dan mereka adalah pejuang-pejuang juga. Mereka adalah panglima-panglima perang, ya. Ini menjadi sekutu Khazraj. Peperangan terakhir yang berlaku di antara mereka ialah peperangan Bu'as. Ya, peperangan Bu'as ini berlaku sebelum Nabi sampai. Dalam peperangan tersebut, kebanyakan pembesar mereka terbunuh, kecuali Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia tak mati, ya, daripada Khazraj, dan Abu Amir, ya, Abu Amir Ar-Rahib, ataupun dikenal sebagai Abu Amir Al-Fasiq, ya. Ar-Rahib itu sebab dia berkawan dengan padri-padri, ya. Dikatakan dia boleh membaca dan menulis, ya. Dia datang daripada Aus. Abdullah bin Ubay, ketua munafik Khazraj. Amir, ya, Abu Amir Ar-Rahib, ini ketua munafik bagi Aus,
Ya, oleh sebab itu, ya, Aisyah berkata hari peperangan Bu'as ialah hari kurniaan Allah kepada rasul-rasulnya. Ya, jadi diceritakan tentang nabi-nabi dan rasul, ya, tapi disebut juga, ya, apa kita panggil, musuh-musuh, ya, musuh-musuh yang mereka akan hadapi, ya. Cuma dalam konteks peperangan Bu'as ni, pemimpin-pemimpin hebat Aus dan Khazraj mati dah. Yang tinggal 2 orang saja. Ya, dua-dua munafik. Ya, nanti masuk Islam juga, ya, tapi masuk Islam tu secara fake aja. Ya, sekadar nak mengabui mata orang Islam saja, nak tunjuk mereka juga beriman, tapi sebenarnya dalam hati mereka, ya, ada niat buruk. Ya, jadi apa kita panggil, ya, ada kecenderungan, ya, inclination untuk buat benda yang tak elok. Selepas peristiwa itu, ya, timbul di kotak pemikiran para pembesar Aus untuk mengadakan perjanjian dengan orang-orang Quraisy. Sebab dari segi kekuatan Khazraj lebih ramai. Ya, mereka lebih dianggap sebagai ketua. Maka, ya, mereka telah menghantar Iyas bin Mu'az dan Abul Haisar, ya, Anas bin Rafi' bersama sekumpulan utusan untuk mengadakan perjanjian tersebut. Mereka nak buat perjanjian sebab mereka tahu Nabi Muhammad, ya, nak bersekutu, ya, nak ada hubungan diplomatik baik, ya, dengan mana-mana grup di Madinah tu. Jadi mereka pergi jumpa dengan Nabi. Ya. Apabila sampai di Mekah, Rasulullah pergi berjumpa mereka lalu berkata, "Apakah kamu semua tidak menginginkan sesuatu yang lebih baik daripada tujuan kedatangan kamu?" Kedatangan mereka nak minta bantuan militeri lah. Ya, maknanya dari segi jumlah tentera ataupun barang-barang yang digunakan pakai untuk peperangan, ya, peralatan senjata perang. Ya. Kemudian Nabi kata, "Sesungguhnya Allah telah mengutus aku kepada seluruh kamu, ya, untuk bawa bawa sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kamu nak, bukan sekadar militeri saja. Ya, yang kamu akan dapat bukan saja military aid, ya, bantuan ketenteraan saja, ya. Yakni kamu beriman kepada Allah yang Maha Esa. Tapi Nabi bagi syarat, kena beriman dengan Allah yang Maha Esa. Ya, kamu kena ta'budullaha, ya, wahdahu. Kamu sembah Allah semata-mata, tak boleh sembah yang lain. Ya. Kemudian tidak boleh mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Sesungguhnya Allah telah mengutus aku kepada seluruh manusia. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, wa ma arsalnaka illa, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan, melainkan sebagai rahmat lil alamin, kepada seluruh alam, ya. Sebenarnya jin, kepada manusia, ya, kepada semualah, ya. Jadi ini apa kita panggil, ya, pelantikan Nabi itu, ya, seperti mana disebut dalam Suratul Anbiya tu, ya, Suratul Anbiya, ya, surah 21 ayat 107. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai, ya, rahmat kepada seluruh alam. Nabi ni sebagai the mercy, ya, to the whole world. Ya, jadi to the whole universe. Jadi maknanya kalau kita nak sebut Nabi, berbezalah, ya, dengan Nabi-Nabi yang terdahulu kebanyakannya diutus hanya kepada umat dia, kaum dia saja. Ya, Nabi Musa kepada Bani Israel sebagai contoh, ya. Tapi yang lain-lain tak. Jadi wahai kaumku, ini adalah lebih baik daripada tujuan kedatanganmu. Ya, jadi ni bila Nabi baca Al-Quran kepada mereka, maka Iyas bin Mu'az, ya, dia nampak cenderung. Ya, kata dia, wahai kaumku, ini adalah lebih baik daripada tujuan kedatanganmu. Lalu Abu Haisar berkata, biarkanlah kami dengan urusan kami, ya. Kami dilarang, ya. Kami datang bukan untuk tujuannya, bukan untuk beriman, nak ubah akidah, bukan. Kami datang nak minta military aid. Maka Iyas pun mendiam diri, tak, sebab majoriti tak nak, ya, dia pun diam lah. Ya, kalau tidak, Auslah dulu yang beriman dengan Nabi, tuan-tuan. Tapi oleh kerana mereka mempersia-siakan peluang ini, ya, maka peluang ini jatuh kepada siapa? Ya, kepada Khazraj. Khazraj pula yang mula-mula beriman. Ya, jadi ada nota kaki di bawah. Pembesar-pembesar Aus dan Khazraj, mereka dijangkakan memberi penentangan kepada agama baru yang dibawa oleh Nabi ini. Ya, kebanyakan mereka mati dalam peperangan Bu'as. Ya, bukan Bi'as lah, ya, Bu'as. Ini merupakan kemudahan. Maknanya Allah nak bagi mudah usaha-usaha Nabi. Dua je jahat tadi, ya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang kedua ialah siapa dia tadi? Abu Amir Ar-Rafi'. Ya, Abu Amir Ar-Rafi'. Ya, ataupun dalam panggilan Nabi Abu Amir Al-Fasiq, sebab dia fasik. Ya. Jadi ada cerita masuk Islam sebahagian mereka, ini merupakan kemudahan kurniaan Allah. Perkara ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam
kitab Manaqib, ya. Ni dalam kitab Manaqib ada. Kemudian yang kedua, kaumnya menyebut bahawa Iyas bin Mu'az memeluk Islam apabila mendengar kata Rasulullah, beliau meninggal dunia sebagai seorang muslim sebelum hijrah. Jadi tak ada cerita lanjut lah tentang dia. Ya, bahawasanya dia sudah diterima Islam ni, ya, masuk Islam dia. Kemudian dia meninggal sebelum daripada Nabi datang berhijrah, ya. Jadi ini ada disebut dalam kitab Al-Isabah. Isabah ni adalah kitab kitab untuk membezakan mana sahabat, mana satu sebab dia susun ikut alfabet, ya, nama-nama tu, ya, ada 8 jilid semuanya, ya. Jadi kita boleh tahu yang mana satu, ya, yang Mekah, Madinah, ya, sahabat daripada Yaman contoh, ya, siapa nama mereka, latar belakang, semua tu dicatatkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah. Ya, Ibnu Hajar kita biasa dengar Fathul Bari kan, ya, syarah Sahih Bukhari, ya, tapi jarang kita dengar satu lagi kitab dia, ya, yang kita panggil sebagai Al-Isabah. Isabah ni kitab besar lah, dalam 8 jilid, ya, ada ribuan nama-nama dalam tu, ya. Tapi dia membantu kita. Pada musim haji, Rasulullah bertemu dengan sekumpulan manusia yang bilangan mereka hanya 6 orang, ya. Ni mula-mula Khazraj, semua Khazraj. Mereka ialah As'ad bin Zurarah, ni ketua kampung tuan-tuan, As'ad bin Zurarah. Auf, ya, Auf bin Al-Haris daripada Bani Najjar. Rafi' bin Malik daripada Bani Zariq, ya. Qutah bin Amir daripada Bani Salimah, ya. Kemudian siapa lagi, ya? Uqbah bin Amru, ya, daripada Bani Haram. Kemudian Jabir bin Abdullah daripada Bani Ahid, ya, bin Adi. Rasulullah menyeru mereka kepada Islam dan membantu baginda menyampaikan dakwah yang dibawa. Mereka berkata sama sendiri, dia ini adalah Nabi yang dijanjikan oleh Yahudi, bahawa mereka akan memerangi kamu bersamanya. Maknanya tuan-tuan, ya, mengapa mereka mudah menerima Islam? Kerana mereka sudah mendengar maklumat dan berita ni daripada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dia ya, terus menerus, ya, keep telling the same story, the story about the arrival of the messenger, ya, Allah the messenger tadi, ya, messenger Allah. Siapa dia tuan-tuan? Nabi Muhammad lah, ya. Jadi mereka ni sudah diekspos dengan berita-berita ni, ya. Muhammad ni macam mana, dia punya peribadi, dia punya perilaku, ini Nabi akhir zaman. Orang-orang Yahudi menganggap, ya, mereka lah yang yang akan menjadi pengikut, ya, Nabi akhir zaman, sebab Nabi itu berasal daripada Bani Israel. Kononnya ini mereka punya telahan, jangkaan mereka, tapi tidak, ya. Jadi kita panggil, ya, mereka tak boleh buat apalah tuan-tuan, ya. Sebab Nabi akhir zaman bukan daripada kalangan mereka. Maknanya kalau mereka nak beriman, mereka akan jadi mulia, tapi mereka memilih untuk tidak beriman, lawan pula, ya, lawan pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi dia ni adalah Nabi yang dijanjikan oleh orang Yahudi, bahawa mereka akan memerangi kamu bersamanya. Oleh itu jangan biarkan orang Yahudi mendahului kami atau mendahului kita. Dengan itu mereka beriman dan membenarkan risalah yang dibawa. Mereka berkata, di belakang kami terdapat kaum kami yang bermusuhan, ya, sesama mereka. Maknanya Aus dan Khazraj ni sudah ratusan tahun. Sekiranya Allah menyatukan mereka di bawah panji-panji kamu, mana panji-panji Islam, maka tidak ada lelaki yang lebih mulia daripada kamu, ya. Jadi peringkat awal tu ada syarat-syarat jugalah mereka kenakan. Mereka berjanji untuk berjumpa semula pada masa lain, maknanya pada tahun depan lah, ya, tahun hadapan. Ini adalah permulaan penduduk Yasrib, ya. Yang nama-nama lain tu akan datang lah pula, ya. Ni yang mula-mula beriman, ada 6 orang ni. Kemudian nanti datang lagi 12 orang, ya, datang lagi kemudian dengan perempuan dan sebagainya. Jadi maksudnya kalau kita nak sebut tentang golongan awal, minal awalin, ya, as-sabiqin, adalah inilah golongan dia, ya. Kemudian berlaku Bai'atul Aqabah yang pertama, ni panjang lah tuan-tuan kalau nak sebut, ya. Kita kena berhenti di sini, ya. Tuan-tuan boleh tandakan muka surat 101, ya. Hari ni 21, hari ni 20 berapa? 21 berdua 23 kan. Ini 23, ya. 23 hari bulan 6 tahun 2021, Rabu, ya. Jadi sekadar itulah, ya, yang boleh Ustaz sampaikan. Ada soalan? Nampaknya tak ada soalan tuan-tuan, ya, tak ada soalan pada hari ini. Kemudian, ya, apa lagi, ya? Tak ada, ya. Tak nampak soalan di sini tuan-tuan, ya. Kalau ada sila tanyakan, ya. Kalau tak ada, sekadar itulah, ya, yang boleh kita kongsi. Terima kasih pada
pihak Pertubuhan Minda Progresif, ya, PMP, yang menganjurkan program ni. Terima kasih kepada tuan-tuan yang sempat menonton, ya. Kalau tak sempat nanti tengok Facebook balik, dan tolong diulang-ulang tuan-tuan, ya, sebab dia melibatkan nama. Sejarah ni melibatkan nama, dia melibatkan dia melibatkan nama-nama tempat, ya, nama-nama orang, nama manusia, nama peperangan, lokasi, ya. Dia punya cerita tentang tentang sekuen sejarah macam tadi kan. Ya, mengapa Allah sebut innahu huwas samiul basir? Cerita tentang kebesaran Allah, ya, memperjalankan Nabi Isra Mi'raj, bawa ke langit, dan kemudian, ya, cerita pula tentang Allah ni maha mendengar dan maha melihat. Sebab apa? Ya, sebab kalau kita tahu cerita, rupanya maha mendengar ni mendengar aduan daripada Nabi, ya. Nabi bermunajat, mengadu pada Allah. Ya, Allah dengar, maha mendengar. Dan Allah melihat bagaimana mereka dicederakan, luka-luka Nabi, ya. Sehingga kita kata Nabi dihalau keluar daripada bumi Taif, ya. Jadi kita tandakan muka surat 101 nanti akan datang bai'ah Aqabah yang pertama, tuan-tuan, ya. Bai'ah Aqabah yang pertama. Yang baik datang pada Allah, kalam kita bersama, mudah-mudahan ada manfaat, ya. Jadi amal soleh kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.